Koman, saudara pengurusi forum kita pada malam ini yang saya muliakan, berbahagia Ustaz Datuk Dr. Harudin selaku ahli panel yang kedua pada malam ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersama-sama merapatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama di surau An-Nur ini dan akan membincangkan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kepahaman mengenai hudud yang disebut oleh saudara pengurusi dicelarukan oleh orang-orang yang bercelaru. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, patut kita lebih awal memahami apakah Islam itu sendiri. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa Islam itu sesuai dengan semua tempat, kesemua keadaan, baik dahulu maupun sekarang. Tidak ada perbezaan dahulu dan sekarang, sama saja. Apakah dikatakan bahawa Islam itu hanya sesuai dengan orang-orang zaman Arab dulu, sehingga disebutkan bahawa undang-undang Islam ini undang-undang kolot. Baru-baru ni tuan-tuan pun mungkin baca satu surat sebaran mengatakan bahawa undang-undang Al-Quran itu cukup hanya dibaca saja, tak payah dilaksanakan. Saya lupa lah bawa surat tu. Cerahlah masa depan dia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita sedia maklum bahawa Islam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala tahu, Allah yang mencipta manusia, Allah Maha mengetahui undang-undang untuk manusia. Undang-undang yang Allah cipta itu sesuai ke semua masa dan zaman. Tak payah dipertikaikan. Tetapi masalah yang mempertikaikan itu ustaz-ustaz juga. Itulah masalah. Orang awam itu memang dah tidak faham. Orang-orang bukan Islam memang tak faham. Orang yang faham pun tak faham. Maka bertambahlah tak faham orang yang tak faham. Itu pun tak faham. Agama fitrah. Agama Islam agama fitrah. Jadi artinya sesuai dengan pembentukan kejadian manusia itu sendiri. Allah Ta'ala tahu manusia ini undang-undang dia. Allah SWT tahu ini. Itu tak apa. Ada bunyi. Allah Subhanahu wa taala tahu perangai manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat peraturan undang-undang. Itu sebabnya kita lihat bahawa sungguhnya adanya Islam itu menyelesaikan masalah manusia. Adanya Islam itu dapat menyelesaikan masalah-masalah manusia. Sejak zaman dahulu, zaman terutusnya Rasulullah SAW, maka undang-undang telah pun wujud di Madinah dan dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Tidak ada apa masalah. Tetapi setakat ini undang-undang ciptaan manusia tidak boleh menyelesaikan masalah. Oleh hal demikian kita lihat bahawa di Amerika sendiri dua perkara berbeza. Di Amerika sendiri pendapatan orang menyamun, merompak, mencuri separuh daripada hasil negara Amerika itu.
hasil minyaknya 350,000 juta. Hasil minyak Amerika, hasil penyamun 150,000 juta. Kan canggih tu. Hasil minyak 350,000 juta, hasil perompak pencuri 150,000 juta. Hebat itu. Dan dikaji orang, undang-undang yang terdapat di Saudi, undang-undang di Amerika, 24 jam jenayah yang berlaku di New York sama 10 tahun di seluruh Saudi. Tu undang-undang manusia tu. Saya ulang lagi sekali kalau tak faham. Jenayah yang berlaku di New York 24 jam, bukan Amerika seluruhnya, New York saja. New York saja sama dengan 10 tahun di Saudi. Mana nak selesai? Tak selesai. Oleh itu kita lihat juga di Malaysia pula. Di Malaysia pula, jenayah yang berlaku di Malaysia ini, yang dibuat kajian statistik tahun 1977 hingga tahun 80, saya bacakan. Dia kata bunuh saja tiap-tiap 34 jam 3 minit satu pembunuhan di Malaysia. Tiap-tiap 24 jam 3 minit seorang mati. Rogol tiap-tiap 25 jam 25 minit satu rogol. Kemudian samun tiap-tiap 2 jam 6 minit. Tiap-tiap 2 jam 6 minit satu samun. Kemudian apa lagi? Mencederakan orang 4 jam 39 minit. Kemudian curi, rompak rumah tiap-tiap 29 minit 22 saat. Mak tiap-tiap tengah jam, tiap-tiap setengah jam satu kecurian rumah. Kemudian mencuri lori pun ada. Lori dan ben, mentokar lori dan ben tiap-tiap 6 jam 10 minit. Kemudian motor dan lain tiap-tiap 1 jam 34 minit. Ni maknanya inilah yang berlaku. Undang-undang manusia orang tak takut pun. Orang tak takut undang-undang manusia. Pasal kalau kena jail pun makan free. Apa nak gaduh kan? Makan tanggung. Kita yang baik-baik yang semayang hari surau ni dapat makan free? Tak dapat. Perompak makan free. Bukan makan koman-koman. Makan tak sedap, komplain antarabangsa. Hebat. Dalam penjara makan tak sedap boleh komplain. Dia makan daging, pagi-pagi makan telur. Kita dapat makan telur. Pegang telur pun tak dapat. Ini dia undang-undang manusia. Orang condemn undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Undang-undang manusia tak boleh selesai. Tidak boleh selesai undang-undang manusia. Ini dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan undang-undang ini. Itu sebabnya sebagaimana yang dikatakan, kita umat Islam sendiri tidak sukakan Islam. Tak boleh. Oh, Islam satu hal lah. Ulama-ulama kita pun ada pula yang duduk sebelah sana pula, hentam sebelah sini. Tak boleh. Duduk sebelah sana. Itu betul lah orang kata, nak tebang pokok tu pakai kapak. Ulu kapak tu kayu. Kayu tebang kayu. Ustaz tebang ustaz. Ini masalah. Jangka dia sebagai orang yang mengaji, orang yang tahu, sokong sebelah kita. Sokong pertahankan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi duduk belah sana hentam kita. Dia kata sebenarnya hukum ini memang wajib, tapi kita boleh tangguh. Oh, boleh tangguh. Berpuluh tahun dah. Sebab kita kalau kita baca sejarah Melaka, undang-undang Melaka, ada diserapkan undang-undang Islam. Undang-undang Islam diserapkan dalam undang-undang Melaka. Undang-undang Johor pun, undang-undang Riau pun ada, undang Pahang pun ada. Kalau kita baca dia punya undang-undang, kalau bacalah
Kalau rajin baca. Tak usah baca pun tak apalah. Aduh. Saya nak baca satu undang-undang dia. Apa orang Melaka kata? Tengok sedap juga bahasa tua dia tu. Sedap kan? Contoh undang-undang dulu ni. Kesalahan zina, dia kata apa? Demikian lagi menangkap orang, maka lalu diwatinya perempuan itu pun 10 emas dendanya kerana menggagahi orang. Demikianlah hukumnya atas pihak kanun hukumnya. Tak faham atau tidak? Adapun tiada dapat ia menangkap dan menggagahi orang, jikalau ada orang merdeka yang ditangkapnya itu, maka lalu diwatinya perempuan itu, maka diberitahunya kepada hakim, maka dipanggil oleh hakim, disuruh kahwinkan. Jikalau ia tidak mau kahwin, didenda 3 tahil sepeha dengan isi kahwinnya adat hamba raja. Itu undang Melaka lah tu. Adapun hukum Allah, jikalau ia muhsan, direjam. Adapun erti muhsan itu perempuan yang berlaki. Bahasa lama lah ni. Berlaki buruk lah bunyinya. Jikalau laki-laki yang ada beristeri, itulah erti muhsan. Jikalau ghairu muhsan, dipalu 100 palu dengan hukum dera. Itulah hukumnya dengan cara bersalahan lagi. Kan undang-undang Melaka kan ada tu. Sebabnya lepas Melaka kita pun dijajah, kita pun diambil undang-undang orang putih. Kemudian kita pun mereka jangka ambil balik undang-undang asal Islam. Kan Syekh Abdul Qadir Audah dalam kitabnya Al-Islam baina jahli abna'i wa ajzi ulama'i. Islam di antara kebodohan penganutnya dan kelemahan para ulama'nya, mengatakan bahawa adalah merupakan suatu dosa yang tak dapat diampunkan kalau sekiranya sebuah negara yang telah merdeka itu masih lagi mengekalkan undang-undang penjajah. Faham? Sekali lagi, adalah merupakan suatu dosa yang tak dapat diampunkan apabila sebuah negara yang telah merdeka itu meneruskan undang-undang penjajah. Dalam statement yang lain mengatakan bahawa adalah merupakan dosa yang tak dapat diampunkan kalau seorang itu tidak pernah berniat dalam hatinya untuk menegakkan sebuah negara Islam. Kenapa tu? Sekali lagi, balikkan kena bersyarah balik. Tuan-tuan yang dengar ni balik kena bersyarah, bukan dengar saja ni. Adalah merupakan satu dosa yang tak dapat diampunkan kalau seorang itu tidak pernah berniat dalam hatinya untuk menegakkan sebuah negara Islam. Tapi Malaysia negara Islam dah. Bagaimana pula negara ni Islam kalau undang-undang tidak Islam? Kita dihangkut nangka ke hulu kilik, kita kata derian. Kan pening. Bawa nangka derian. Mana boleh nak? Ini tak harut tu. Boleh ke? Negara ini kita negara Islam. Ada pula orang-orang kita kata negara ini negara Islam kerana masjid banyak. Buat malu ke pening? Ada pula masjid menjadi bukti negara Islam. Yang bercakap tu kan orang koman-koman dah tu. Orang pandai tu. Kalau nak kira masjid banyak, Singapura lagi canggih masjid dia. Ada lift lagi. Mana Malaysia ada masjid ada lift ada? Tak ada. Singapura 2 masjid ada lift. Lagi hebat. Bilik mesyuarat lagi canggih. Semua siap. Bilik air pun canggih. Bilik air kita ensel pun tak ada. Duit banyak ensel pun tak ada. Macam mana orang nak buang air tu? Tengah-tengah buang air orang tolak tak melompat kita. Inilah negara Islam. Negara Islam pun dengan gini setahun jangan sampai setahun semua siap. Mana negara Islam? Ini tuan-tuan. Jadi kalau kita nak persoalkan sedikit sebelum pergi jauh nak pergi ni. Siapa yang bersalah? Ini soalan.
Orang ulama beramai, pandai-pandai, cerdik-cerdik belaka. Tahu hukum tahu. Kita pun kata kami mana tahu ini kerajaan federal buat ni. Kami duk bangi mana kami tahu. Oh tak tahu. Siapa yang buat undang tu? Parlimen buat. Oh parlimen. Lagi kabinet buat. Okey baik, siapa yang melantik? Kami lantik. Yang mangkah tu tanggunglah. Ini tuan-tuan. Nak orang yang mangkah tu syubhat. Jadi spesialan ada ni. Ada kat belakang. So kita baca Al-Fatihah banyak kali. Kadang-kadang kalau dia baca betul, dia gembung perut dia. Ismail Kamus, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak tambah dulu fakta keadaan jenayah yang berlaku di Malaysia yang paling mutaakhir. Dalam berita harian 22 hari bulan Julai tahun 2002, berapa hari baru semalam, di halaman 8, saya tak nak baca tapi terjumpa, disiarkan angka jenayah Malaysia, iaitu Naib Pengurusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia YPJM berkata negara mencatatkan 840 kes bagi setiap 100,000 penduduk. Indeks jenayah yang dilaporkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM dalam bulan pertama sebelum pertengahan tahun ini ada sebanyak 63,332 kes. Kes jenayah sepanjang tahun 2000 seluruh negara mencatatkan angka rasmi sebanyak 150,469 kes. Tuan-tuan bayang 150,469 kes yang dilaporkan Polis Diraja Malaysia. Artinya samalah fakta yang kita sedia sama, nak membayangkan bahawa keadaan jenayah bukan dia semakin berkurangan. Dia merupakan suatu penyakit yang akan terus meningkat. Penyakit jenayah ini akan terus bertambah. Dalam buku saya dulu telah saya buat angka 10 tahun. Angka jenayah tiap-tiap tahun dia bertambah dan tidak pernah berlaku sebaliknya. Artinya penyakit ini penyakit yang semakin hari semakin serius. Kalau tidak ditangani dengan baik, akhirnya seluruh dunia akan menjadi tempat untuk orang-orang yang melakukan jenayah ini bermaharajalela. Kehidupan insan akan terancam. Malah yang tertanda ni, malah perkara-perkara asas yang sepatutnya mendapat jaminan antara bangsa, hak asasi manusia, hak hidup dalam keadaan aman damai, hak mendapat harta yang halal, hak mendapatkan kenikmatan hidup, sepatutnya menjadi agenda antara bangsa yang pertama sekali. Tapi ternyata hal ini telah gagal dan pasti akan terus gagal sampai bila-bila pun kalau mereka tidak pulang dan kembali kepada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Atas itulah maka saya cuba hendak memaklumkan kepada tuan-tuan puan-puan pada malam ini sebenarnya dengan forum hudud ini, kita balik melihat secara ilmu, secara kepahaman yang sebenar kepada yang pertama sekali nak memahamkan hudud. Perkataan hudud bukan perkataan manusia.
Bukan istilah yang siapa-siapa buat. Tapi Allah sendiri yang menetapkan istilah itu, dan Allah menamakan istilah itu dalam Quran sebanyak 14 kali. Sebanyak 14 kali, yang tiap-tiap kali dalam 14 kali ini, saya nak pastikan, betul. 14 kali, tiap-tiap kali Allah sebut hudud, Allah sebut hududullah. Wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Itu adalah hududullah, peraturan Allah, undang-undang Allah, termasuk dalamnya hukuman hudud. Sesiapa yang melanggar hukum ini, maka dia telah melakukan kezaliman untuk diri dia. 14 kali, tidak sekali pun Allah kecualikan. Dia sebut hudud sahaja, dia idafahkan kepada Allah. Idafah maknanya Allah sandarkan bila hudud, tidak ada hudud manusia. Yang ada hanya hududullah. Tak ada dalam Kelantan tu hudud pai, tak ada. Tunggang terbalik carilah. Hudud Kelantan tak ada. Hudud Terengganu tak ada. Yang ada pun hududullah. Allah gunakan sampai 14 kali, malah dengan ancaman Allah. Wa tilka hududullah walil kafirina azabun alim. Demikian itu adalah hududullah, undang-undang Allah, dan orang yang engkar kepadanya, bagi mereka azab yang amat pedih. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Demikian yang kami kemukakan itu, kata Allah, itu hudud kami, undang-undang kami, peraturan kami. Sesiapa yang taat kepada undang-undang ini, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, Allah akan memasukkan mereka dalam syurga, syurga yang berlari di bawahnya sungai-sungai yang indah, kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itu adalah suatu kejayaan yang amat agung. Artinya, hudud yang dikemukakan sekarang ini kepada manusia, sama ada hudud yang dilaksanakan di Pakistan dahulu, di Saudi sekarang ini, di Iran sekarang ini, di Tanzania sekarang ini, di Sudan sekarang ini, kesemua sekali hududullah. Kalau kita tukar nama itu kepada nama lain, jadi kita menukarkan status yang asalnya hududullah kepada hududul insan. Kalau katakan hudud pas, maka hududul insan. Maka penyelewengan itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kemurkaannya kepada manusia sekalian. Tuan-tuan sekalian, kenapa Allah menamakan hudud, tidak menamakan istilah lain? Hudud diambil daripada perkataan hadda. Yahiddu haddan. Had makna dia sempadan. Hudud sempadan. Ada hududul balad, itu sempadan negara, tak ada kena-mena dengan hukum. Kalau hududullah, undang-undang Allah itu merupakan suatu sempadan, suatu pemisah
suatu cegahan Allah Subhanahu wa taala dengan melagi makan sempadan yang kalaulah hudud ini kamu laksanakan kepada manusia, maka Allah akan meletakkan sempadan kepada kamu, yang jahat akan habis, tidak boleh melakukan kejahatan. Kalau kamu tidak meletakkan hukum itu dilaksanakan, maka bebaslah manusia, karena sempadan tidak ada. Bebas manusia melakukan kejahatan-kejahatan jenayah yang semakin hari semakin bertambah. Pasal apa? Ini hududullah, Allah yang meletak sempadan, bukan manusia. Kalau Allah meletak sempadan, maka tidak ada insan yang boleh lalu dan boleh melanggarkan. Itu yang Nabi sebut tu. Innallaha farada faraidah fala tudayyi'uha wa mana'a asya fala tantahikuha wa hadda hududan fala ta'taduha. Nabi kata, Allah telah meletakkan, mewajibkan kepada kamu faraidah, kewajipan-kewajipan agama. Jangan kamu langgar kewajipan itu. Yang kena buat. Allah meletakkan larangan-larangan kepada kamu, jangan buat, maka jangan kamu cabuli dia. Dan Allah meletakkan hudud, di antaranya hukuman-hukuman hudud. Curi, rompak, jenayah zina, tuduh zina, liwat, murtad. Ini hudud, jangan kamu langgar. Pasal apa? Sebab ada hukuman yang menunggu mereka bagi meletakkan bahawa hudud, sempadan yang terakhir untuk menyelamatkan manusia. Sebab itu maka Allah pilih yang kedua, perkataan qisas. Qisas, kesalahan bunuh orang, kesalahan mencederakan orang, melukakan orang, membirukan mata kawan tak pasal-pasal. Ini qisas. Apa dia? Kalau bunuh, sabit bunuh, dibunuh balas. Kalau kamu birukan mata kawan tu, sabit, dia mengakukan pula, kamu tala balik bagi biru pula. Kenapa nama qisas? Sebab qisas diambil daripada qassa, yaqussu. Qisas, qassa makna gunting, makna potong. Maqas ialah gunting. Ada kata hatil maqas, maqas makna gunting. Qisas, pengguntingan. Seolah-olahnya bahawa apabila kamu melaksanakan qisas itu, kamu potong jenayah itu terputus dan dia tidak akan berulang lagi. Pasal apa? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam melaksanakan qisas itu, kehidupan kamu Allah jamin. Wahai orang-orang yang diberikan hati nurani kepada mereka, yakinilah umat Islam sekalian, Allah Ta'ala tidak mensia-siakan manusia dengan menjadikan mereka, membiarkan mereka dalam kesangsaraan. Dan sekarang insan dalam sangsara. Nak selamatkan macam mana? Dia kena balik semula kepada hudud, selesai jenayah, insya-Allah. Dan balik kepada qisas, selesai masalah bunuh manusia. Jika tak selesai pun hampir selesai. Maka atas itulah maka Allah Ta'ala bagi jamin. Bila Allah sebut dalam Quran, maknanya hukuman itu hukuman yang akan manusia lihat sendiri kebaikan-kebaikannya. Misalnya dia katakan, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Yang mencuri
sabit mencuri, cukup syarat dia mencuri. Macam jika dia seorang menteri tutup duit PPRT, misalnya dia seorang datuk di KSU, yang dia curi tak banyak, 19 juta saja. Ikut tuduhan lah, bukan sabit lagi. Cukup, bukan dia curi telur ayam sebiji. Syaratnya ada nilai, kena sekurang-kurangnya. Kalau nilai hari ini saya rasalah kita boleh pakatkan bahawa sekurang-kurangnya mestilah syai'un mutakawwim, barang yang ada nilai. Kalau curi selipar saja, berapa nilai selipar? Dia tidak mutakawwim, dia tidak kena potong tangan. Telur ayam sebiji tak kena. Kalau telur dengan ibu ayam, berapa ibu ayam? RM5 tak cukup. Setidak-tidaknya RM10 ke atas atau RM25, bergantunglah keadaan. Yang penting sekali kalau sampai juta-juta, sabit dia kena. Potong tangan, jazaan bima kasaba, itulah balasan yang paling setimpal kata Allah dengan kesalahan yang dibuat. Kalau kamu laksanakan hukum itu, Allah kata apa? Nakalan minallah. Allah jamin. Tu disebutkan nakalan minallah, pencegahan akan berlaku daripada Allah Ta'ala. Pencegahan kepada jenayah itu akan berlaku bukan daripada manusia dah. Minallah, Allah yang akan cegah. Bila Allah yang berjanji akan mencegah, maka janji Allah Ta'ala mesti benar. Pasal apa? Innaka la tukhliful mi'ad. Kamu ya Allah tidak pernah mungkir janji. Kalau orang mungkin janji, aku tak jawatan tapi tak letak. Misal lah, kalau ada, tak ada tak apalah. Kita janji nak buat begini tapi tak buat. Kita manusia, tapi Allah Ta'ala kata aku tu nak janji. Bila tu nak janji, dia kata bahawa saya nakalan minallah, an-nukul makna al-imna. Allah akan cegahkan manusia daripada melakukan jenayah itu. Allah nak cegah macam mana? Dia mudah. Allah itu sifatnya muqallibal qulub. Dia yang membalik-balikkan hati manusia. Kalau Allah yang mencegah manusia ini, dia ubahkan hati orang-orang yang nak mencuri itu. Bila seorang sudah kena, tangan sudah dipotong, kalau kaedah syaraknya, wal yashhad adzabahuma ta'ifatu minal mu'minin, jangan sembunyi-sembunyi hukum. Kena buat bagi orang nampak. Sekarang mudah bagi orang nampak. Live talikas. Potong tangan, live talikas. Sebat, live talikas. Rejam, live talikas. Kenapa? Bila orang tengok saja yang itu, hati dia akan gerun. Dan hati dia akan takut. Waktu itulah Allah akan pusingkan hati dia. Dia kata, baik, aku cari kerja lain. Bila Allah mengatakan bahawa nakalan minallah, aku yang akan cegahkan manusia, dan telah berlaku dah. Di mana-mana pun. Tadi Dr. Ismail kamu sebut soal jenayah di Mekah. Saya baca dalam buku Hukukul Insan, Dr. Munzir Khalaf. Dia kata sebenarnya dalam seluruh dunia, sejak daripada tahun 1111 dia balik kepada pemerintahan awal kerajaan Saudi. Sampai hari ini dalam seluruh dunia,
kadar jenayah yang paling kurang sekali seluruh dunia adalah Saudi Arabia. Saya ulang balik, kadar jenayah yang paling kurang, yang paling rendah sekali di seluruh dunia ini ialah Saudi. Jawab, kenapa soalannya, kenapa berlaku demikian? Kerana dia mengamalkan hudud. Negeri lain disebut tadi. Kadang-kadang tu bila berlaku jenayah-jenayah curi, kadang kita pun tak percaya, kadang-kadang dia curi tabung derma masjid pun dia curi. Langsung tak hormat rumah Allah Ta'ala, curi. Tak apa. Kepala kereta api atas rel kereta api hilang orang curi. Mana siapa hakah kereta api nak curi api ke mana? Kereta api pakai rel. Duduk atas rel, dia tapah road. Tapah road. Kepala kereta api hilang, orang curi. La ilaha illallah. Kepala kereta api orang curi. Besok lusa stesen kereta api itulah hilang. Balik semula. Kenapa dia kurang? Kenapa? Kerana nakalan minallah. Allah yang cegah. Sebab tu kita nampak secara bercakap, secara senang kita dapat jika anda pergi yang umrah, pergi haji, tengok bagaimana boleh money changer duduk tepi jalan dengan tung duit dia, dengan gantung duit dia dan sebagainya. Waktu semayang, dia tinggal pergi semayang, tak ada bayi jaga pun. Bayi jaga dengan senapang patah, broken gun, nak jaga macam mana? Di Malaysia, bank yang ada orang jaga, security jaga, senapang ada ke semua ada. Senapang yang dia, itu adalah senapang yang senapang patah, peluru 2 biji. Yang mencuri itu M16. Nak lawan macam mana? M16. Okey. Maka jelas pada ketika itu kita nampak bila Mekah, bank dia tidak pernah ada orang jaga. Yang nama ada security. Anda pergi tengoklah. Money changer dia ada bilion-bilion duit dia dan tidak pernah ada orang jaga pun. Duduk tepi jalan begitu, nampak very aman. Kedai mas dia lama-lama ke semua anda tengok ke semua, seorang pun tidak ada orang jaga. Berbanding kedai mas kita, security jaga dan dia kena tembak dulu sebelum tukang kedai kena tembak. Maka kesimpulannya jelas, kita kena balik semula kepada hududullah, balik kepada perancangan asal Allah Subhanahu wa taala nak memberikan kepada manusia ini kebaikannya. Tunggu saya nak pergi satu lagi masalah. Bila kita bercakap hudud, saya sebagai seorang rakyat, sebagai seorang insan, sebagai seorang hamba Allah, tiap hari saya merasakan begitu kesal dengan penghidupan rakyat Islam Malaysia yang telah tidak lulus. Allah menguji kita umat Islam dengan ujian yang cukup ringan. Dan ujian ini pada penilaian saya nak sebut pada malam ini, banyak yang tidak lulus. Ujiannya apa? Lontaran hukum hudud kepada masyarakat. Ada Allah bagi peluang, usaha Kelantan, usaha Terengganu nak melaksanakan hudud sebagai suatu ujian. Umat Islam terimakah tidak terima undang-undang hudud ini? Kita nak masuk mana? Nak masuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, nak tolong tegakkankah, ataupun wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan kamu bantu orang yang nak membuatkan dosa dan permusuhan. Dia membantu untuk melaksanakan hudud itu termasuk wa ta'awanu. Kalau tak bantu dia, kita bantu kepada permusuhan.
Artinya kalau berlakulah umat Islam menentang hukum hudud ini. Saya ulang balik. Kalau berlakulah umat Islam menentang hukum hudud ini, apa jadi? Saya ada homework. Balik baca surah At-Taubah ayat 63 sampai 68. Yang ini khusus panjang ayat ini, 3 ayat. 63, 68, berapa 5 ayat. 4, 5, 6, 7, 8. Ayat ini berbunyi, Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha dhalikal khizyul azim. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum inna afu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Sampailah kepada azabun muqim. Saya tengah makna dia. Allah sebut, tidakkah mereka itu mengetahui, tu alam ya'lamu, tidakkah mereka itu penentang hukum ni mengetahui bahawasanya siapa sahaja yang menentang hukum Allah, menentang hukum Rasulullah, maka baginya neraka Jahannam yang kekal abadi dalamnya. Yang demikian itu suatu kehinaan yang paling besar. Orang-orang munafik, orang Islam tapi dia munafik, luarnya Islam, dalamnya tidak Islam. Mereka amat takut kalau Allah membukarkan rahsia mereka, memberitahu isi hati mereka. Katakan kepada mereka, kamu olok-olokkanlah, permain-mainkanlah hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap memberitahu kepada kita mereka itu munafik. Dan kalau kamu tanya orang-orang yang memperolok-olokkan hukum Allah Ta'ala ini, menentang hukum ini, mengapa kamu menentang hukum Allah Ta'ala? Mereka akan jawab, kami bukan menentang, kami hanya main-main saja, bukan tentang sungguh. Nakhudu wa nal'ab, ini kami hanya bermain-main sahaja, kami tak serius. Kami tahu hukum wajib, tapi kami cari jalan ni, kami hanya tak serius menentang. Qul, jawab kepada mereka, adakah dengan hukum Allah, ayat-ayat Allah, hukum Rasul, kamu nak mempermain-main, kamu tidak serius? La ta'tadiru, jangan cari sebarang excuse, jangan cari sebarang alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu sebenarnya kata Allah, kamu telah kufur setelah kamu beriman. Yang panjang lebar dan akibat-akibat daripada pelanggaran ataupun penentang hukum Allah. Mereka tidak berapa senang dengan hukuman-hukuman Allah itu. Mereka berani menukar hukum Allah. Mereka mengatakan mereka orang Islam, tapi mereka tak mau Islam itu. Mereka marah kalau kita kata negara ni sekular, marah sungguh. Tak ada sekular, negara ini negara Islam. Maka di sini saya salinkan pandangan Profesor Allahyarham Profesor Ahmad Ibrahim ada sebut dalam atas kerjanya. Dia kata Islam menyuruh berjuang mengadakan cara hidup Islam, menolak Barat.
Tetapi kebanyakan mereka berpuas hati dan lena dengan pangkat, pekerjaan, keuntungan yang kita perolehi dari sistem politik, ekonomi yang bercanggah dengan Islam. Lena dengan pangkat, lena dengan jawatan, berpada dengan apa yang ada dan menentang hukum yang akan dilaksanakan menurut hukum Allah. Inilah dia merbahayanya jawatan itu. Bukanlah makna jawatan tidak bagus. Jawatan itu kadang-kadang menjadi bahaya. Para sahabat dahulu mengatakan kami lebih mudah kalau Allah cuba dengan susah daripada dicubanya dengan senang. Kalau senang jadi payah nak pertahankan agama. Kalau susah mudah pula mempertahankan syariat. Maka untuk merosakkan umat Islam diberinya pangkat. Macam zaman-zaman Jepun dulu. Diberinya orang Melayu pangkat. Orang Melayu lempang, orang Melayu. Orang Melayu, bukan Jepun yang lempang ni. Orang Melayu lempang dia. Kalau kita dengar cerita orang tua-tua, orang tua-tua kita cerita, aku dia kata, si Anu tu lempang aku dulu. Jepun tak, dia lebih daripada Jepun. Pasal prinsip tak ada. Masuk Jepun, dia jadi orang Jepun. Masuk komunis, dia pun komunis. Masuk kapitalis, dia pun kapitalis. Maknanya, pegangan hidupnya tak ada. Dia boleh ke sana kemari. Walaupun dia tu Islam. Itu sebabnya Al-Fulus itu bahaya. Dah faham tu. Anda sebut Al-Fulus tu faham tu. Al-Fulus fi dunya wal mampus bil akhirah. Ni. Ni tu bahaya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita lihat. Disebut-sebut oleh mereka kezaliman, zalim dia kata. Islam itu zalim. Kita baca undang-undang Pakistan. Apa kata undang-undang Pakistan? Hendaklah melantik seorang doktor yang cukup mahir dalam bab memotong tangan orang yang mencuri itu, supaya mereka tidak merasakan sakitnya potong tangan itu. Undang Pakistan itu. Dan dalam undang-undang Islam, orang yang membunuh orang itu dipancung lehernya. Islam pun tahu apabila dipancung lehernya itu, orang yang kena pancung tak sempat merasakan sakitnya mati. Pasal yang nak tafsirkan sakit tu kepala dia. Kepala dah tak ada. Nampak? Walaupun dibunuh orang, Islam pun jaga. Itu sebab dalam perang pun tak boleh kita kelah-kelah orang, tak boleh. Kalau dia surrender, sudah. Kanak-kanak tak boleh ganggu. Orang perempuan tak boleh ganggu. Orang beribadat dalam tempat ibadat dia tak boleh ganggu. Binatang-binatang jangan ganggu. Pokok-pokok jangan ditebang-tebang, tak pasal-pasal. Kan canggih Islam. Oleh hal demikian, orang sekarang ini kalau kita bunuh orang, digantung. Digantung itu dianggap sebagai zalim menurut pandangan Islam. Pasal Islam kata pancung, dia gantung. Kan salah. Dia sempat merasakan sakitnya mati itu. Setengah saat, 2 saat, 3 saat. Terjeli lidah dia. Demam magistrat. Magistrat seorang, doktor seorang, ustaz seorang. Tak zalim. Kan zalim. Bila zalim, Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung, condong, simpati, apa lagi, kepada orang-orang yang zalim. Nanti kamu akan disambar oleh api neraka. Kalau kita buka dalam tafsir, dia hurai bukan memang panjang. Ada mengatakan jangan kamu rasa seronok, simpati
apabila kamu dapat bercakap dengan mereka, jangan berjabat tangan dengan mereka. Jangan sampai sama baju kamu dengan baju mereka. Ai berat kita. Baju pun tak boleh sama tu. Kena check baju dia macam ni, lain sikit. Kena tukar butang tempat lain. Saya malah panjang cerita. Tafsir itu wala terkanu terlalu luas uraiannya. Sampai di Baghdad dulu ni orang pun tak mau nak jahit baju pemimpin yang zalim. Hajjaj bin Al-Thaqafi itu. Jahit baju pun tak ada. Angkat tangan pun tak boleh. Memangkah lagi tak boleh. Pangkah. Ini asal orang tak. Artinya menyeleweng dari hukum Allah, zalim. Itu saja. Makna zalim itu, makna adil itu, wad'un syai' fi mahallih. Letakkan satu pada tempatnya. Letak tempat, artinya bila orang itu mencuri di jail, dia zalim lah. Walaupun jail itu dikeringan daripada hukum potong tangan, tapi telah menindakkan hukum Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala tak pandai buat hukum. Kita pula cerdik pada Allah Ta'ala. Maknanya terserahkan hukum ni manusia buat. Allah Ta'ala tak layak. Allah suruh semayang sudah. Semayang. Tapi yang heran itu, mengapa semayang dia tak boleh tukar? Tukarlah maghrib 4 rakaat. Ke Mekah, saya pergi Mekah. Pergi India pula pada haji. Tak berani dia. Puasa buat bulan Zulkaidah, jangan luar Ramadan. Tukar. Tak boleh. Tapi bab ini tukar. Bab mencuri, bab zina. Artinya bila orang berzina, kerajaan dapat duit pula. Kena denda RM1,000. Masuk wang yang disatukan. Bayar gaji pegawai kerajaan. Termasuk wakil rakyat seorang. Gaji dia, hasil itu separuh. Macam tak cerah masa depan kita. Ini dia. Artinya kita sudah silap banyak. Kita tidak tahulah akhirat besok macam mana soalan nak jawab. Senang nak jawab di padang mahsyar besok. Susah. Kita duduk di padang mahsyar bukan sehari 2 hari, 25,000 tahun. Duduk di padang mahsyar 25,000 tahun. Berada di padang mahsyar itu tegak, panas macam-macam. Ni soalan Allah Ta'ala. Kita dapat dikuburkan, tanya madinuka, apa agama? Nak kata apa? Kita agama memang Islam, tapi kita apa yang kita buat tidak menurut Islam. Dia tak tanya majin suka apa bangsa. Dia tanya ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Kita kena jawab ma ikhwanuka, bumi putera. Faham itu? Itu kita. Ini tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena sama-sama fikirkan macam-macam yang bercanggah dengan zahir dan batin. Sekarang ini mereka telah membuat beberapa kesimpulan. Dia tak berani kata ini hukum Allah Ta'ala, ni hudud pas. Mana manusia pandai buat hudud? Mudah yang kita panggil sama-sama mesyuarat. Dengan demikianlah kita lihat di bawah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ni 6,000 ayat lebih itu. Semua siap dah lengkap. Jangan kita nak kata tak ada tak ada. Di sini sebut bahawa dalam bab ibadat saja ada 140 ayat. Ibadat saja. Kekeluargaan ada 70 ayat. Muamalat 70 ayat. Jenayat 30 ayat. Kan siap dah tu lengkap. Tak boleh kata Al-Quran tak ada, tak lengkap dan sebagainya. Cukup dah. Ndak dengan tak ndak. Soalan sekarang ni ialah mereka menganggap bahawa hukum sekarang ini dikata perempuan tak dapat jadi saksi, tak adil. Itu pula, itu kecil benar benda ni. Berapa lama dah kita tengok orang kahwin? Pernah tak perempuan jadi saksi? Tak pernah perempuan komplain pun. Baik saya saksi lah pula. Dah lama lelaki saksi. Tiba-tiba ini sibuk nak saksi apa sebab? Allah Ta'ala mahu perempuan bukan tak layak, tak berapa layak itu.
Dia al-mar'atu naqisatu aqlin wa dinin. Orang perempuan kurang sedikit akalnya. Tak berapa cerdik. Cerdik juga. Mereka itu agama pun kurang. Maka tak boleh jadi saksi. Akan berbolak balik perempuan. Hal jenayah lagi tak boleh. Itu sebab perempuan ni susah dia. Gerakan dia susah. Maka saksi tak payah. Tak boleh. Itu saja. Apa nak susah? Sibuk-sibuk nak jadi saksi pasal apa? Dia kata tak adil lah. Orang Melayu, orang Islam minum arak kena wasan. Orang India minum toddy tak kena. Yelah di India. Nak minum 4 hari 4 malam lantak dia. Itu hak dia. Orang Islam tak diganggu. Itulah hukum Islam. Mana hukum Islam itulah orang Islam ini hukumnya. Orang India ini hukumnya. Itu dia. Macam kita orang Islam. Orang Islam kena bersunat. Orang India tak kena. Itu orang Cina takut. Istiar negara Islam habis orang Cina kena sunat lagi. Ingat itu. Itu masalah. Adil itu dia. Orang macam kita lah, tentera pagi-pagi berkawat. Kan? Polis berkawat. Orang awam tak kena kawat. Itulah adil. Mungkin nak ikut Dewan Bahasa punya adil, dia apa terjemahan dia? Kamus Dewan. Kalau tuan rajin buka Kamus Dewan. Saya tak buka, bapak kamus lah. Itu buka lah. Apa dia kata? Makna adil itu ialah sama rata. Tidak berat sebelah dan tidak menjelebahi mana-mana pihak. Itu kamu Dewan. Islam tidak. Wadu'un syai'i fi mahallih. Letak satu pada tempatnya. Mana orang-orang Cina, ini hukum dia. Orang Islam ini hukum dia. Orang Cina tidak kena sembahyang. Tapi kalau dia masuk Islam, murtad dia kena lah. Murtad kerana ia sah Islam. Jangan tuan-tuan pening, bala macam mana. Sebenarnya tak faham diam-diam kan senang cerita. Tak faham jangan cakap juga. Mana ikut mulut dia. Kalau tak faham kan selamat diam. Ataupun tanya orang yang tahu. Kadang-kadang kawan kita, pagi bertekak sampai petang. Ustaz, saya dah bertekak pagi tadi. Sampai petang tak habis. Saya kata, kenapa tak telefon pagi-pagi tadi? Kan senang selesai masalah. 2 minit siap. Tanya hukum, itu hukumnya haram. Kan senang, haram halal. Petang-petang 3 jam tekak. Sama juga. Ada masalah kan pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Bertekak sama-sama tak tahu. Dan sekarang ini kita lihat bahawa mempersendakan, mengatakan bahawa kalau nak makan sup tangan, pergilah Kelantan. Tak cukup tangan, tak cukup batu nak baling orang berzina. Kan main-main hukum itu. Dengan secara langsung atau tidak, kita mempermainkan hukum Allah. Jawapannya payah nak jawab. Jawapannya masuk neraka. Tapi kita hanya tak kata dia lah. Syanu kita tak kata lah. Tapi barang siapa berkata begitu. Barang siapa, senang cerita begitu. Kalau Syanu A itu kafir, susah pula. Barang siapa yang memperkatakan demikian, kan rosak akibat. Pasal kita tak percaya satu huruf dari Al-Quran pun kan kafir. Satu huruf saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dia, Bismillahirrahmanirrahim je, mim tak ada. Tu namanya. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi, kita buang. La tak ini bukan Quran ni. Tu murtadlah. Senangnya. Itu sebabnya kita perhatikan bahawa dalam Islam ini dia ada kelebihan-kelebihan dia. Keistimewaan dalam Islam tu ada. Hukum ini hukum yang abadi. Hukum manusia, hukuman tempatan saja. Hukuman Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak boleh dipinda-pinda. Dia kata bila orang komplain dipinda-pinda pula, dia kata. Yalah, benda-benda yang boleh diijtihad kita pinda. Benda yang tidak boleh diijtihad, hukum qat'i tidak. Tidak boleh kita nak mempersoalkan hukum Allah. Mengapa dipotong? Mengapa direjam? Mengapa disebat? Buat kajian di Mesir ya.
Disebat orang yang dapat penyakit AIDS tu baik dia. 100 kali disebat. Orang yang belum berkahwin hukumannya disebat. Ada hikmah di sebaliknya yang kita tidak tahu. Mengapa orang yang berzina muhsan itu direjam, orang ghairu muhsan itu disebat? Mengapa tak sama? Kita tidak tahu sebenarnya hikmah yang Allah tentukan. Memang tadi nakalan Allah sebagai suatu balasan, sebagai suatu ibarat kepada kita, orang lain jangan buat. Itu sebabnya hukum Islam wal yash'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, mesti orang tengok. Undang-undang sekarang ni dalam penjara siapa pun tak tengok. Bila tengok tu kan dia kata nanti kalau dia adakan hukum potong tangan, ramai orang Melayu tak tangan. Apa itu? Itu pun alasan. Bila dilaksanakan hukum potong tangan, tak adalah orang yang akan dipotong tangan. Dia tak berani mencuri pasal kena potong tangan. Orang akan berhenti mencuri. Takkan apa nak laksanakan hukum hudud tu berebut-rebut orang nak mencuri. Nampak tak? Apa pula alasan nanti orang Melayu tak bertangan? Yang tak bertangan tu orang mencuri sajalah. Yang tak mencuri, kenapa nak dipotong tangan dia? Habis orang Kelantan tak bertangan, orang Tengah tak bertangan. Yang tak bertangan, yang mencuri saja. Yang tak mencuri tak ada kerja yang potong tangan dia. Nampak tak fikiran bangang tu? Ini dia masalah. Kita tak faham. Buat tak faham tu masalah. Orang awam pun ikut-ikut sama. Pasal dinum ulukihim. Agama mereka ikut pemimpin mereka. Orang awam pun ikut sama. Apa pemimpin kata dia pun, ya juga. Ya. Itu masalah. Pasal kita ni ikut orang atas. Orang atas buat, kita buat. Itu sebabnya banyak orang, bila orang atas sebut je, orang ikut. Dia, duplikat cakap orang tu. Itu dia. Ini dia masalahnya. Kita kena berhati-hati di dalam memperkatakan sesuatu yang kita tidak faham. Kan selalu saya ceritakan, kalau tak tahu kan dan diam. Jangan bercakap dan diam. Pasal kita tak belajar. Pasal kita di surau-surau, saya rasa lah, tak tahulah, saya tak pernah jumpa pula lagi surau yang belajar bab jenayat. Tak ada. Daripada bab sembahyang, puasa, zakat, haji pun tak belajar. Macam mana? Kita ulang balik tuan, itu pun tak faham tuan, ulang balik. Bab sembahyang lah, tak sampai jenayat. Itu susah tuan tu. Ulang balik. Itu sebabnya dalam kitab Bahrul Mazi dia menyebut di antara sebabnya ilmu itu hilang, dia kata kerana tidak diamalkan. Kerana amalan hudud tidak dilaksanakan, orang tak nampak. Bila istihar hudud je orang kelam kabut. Apa benda hudud tu? Pasal tidak laksanakan. Semayang itu kita buat hari-hari. Kita tahu semayang. Haji pun kadang-kadang kita lupa. Umrah pun setahun sekali pun kadang-kadang lupa. Pergi tahun depan, kursus balik. Nawaitul umrah arba'a raka'atin. Dah lupa. Itu pun lupa. Dia boleh 4 rakaat. Kamus dan muslimin muslimat sekalian. Tidak lengkap rasanya kalau saya tidak mengulas isu hudud ini, yang rata-rata kita mengetahui umat Islam terbahagi kepada 2 golongan. Satu golongan yang menerima hukuman hudud dengan sikap sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat dan kami sokong. Satu lagi sami'na wa asayna, kami dengar, kami tahu hukum tapi kami nak lawan, kami tak mau terima. Korang cerdiknya golongan itu, kamu korang cerdiknya kerana dia bagi alasan. Kalau dia kata kami tolak, tak mau terima, pasal apa? Saja. Yang jenis saja ni pening kepala kita. Mengapa hang pukul dia? Saja. Tapi golongan ini bagi sebab mengapa mereka menolak hudud, sebabnya kerana hudud itu tidak adil.
Hudud itu bila tidak adil, bahasa diplomasi. Tidak adil maknanya zalim. Zalim di mana? Karena undang-undang itu dia tidak menghukum orang dengan sama. Tadi isu orang Islam dia kena, kalau berlakulah zina atau orang Islam dengan orang tidak Islam, yang Islam kena hukum hudud, yang tidak Islam tidak kena hudud. Tapi dia kena undang-undang yang sedia ada, undang-undang sibel ataupun criminal law yang sedia ada. Artinya kena hukuman yang tidak sama. Maka tidak sama, dia tidak adil. Maka tidak adil, maka dia zalim. Dia zalim, kami tak mau terima. Ada dua jawapan. Yang pertama, undang-undang yang berjalan pada hari ini, sejak merdeka sampai hari ini, undang-undang jenayah syariah menyisu agama, kalau sabit berlaku jenayah zina ataupun khalwat di antara orang Islam dengan yang tidak Islam, orang Islam sahaja yang dibicarakan, orang tidak Islam langsung tidak disentuh. Saya ulang balik, yang berjalan sekarang seluruh negara di mahkamah-mahkamah syariah seluruh negara, jika berlaku kes orang Islam dengan yang tidak Islam, orang Islam sahaja yang dihukum, yang tidak Islam tidak dikenakan apa-apa tindakan. Yang itu adilkah zalimkah? Mana ada undang-undang dalam dunia ini orang yang buat salah tak payah dihukum? Undang-undang mana pun kalau dia buat salah mesti dia dihukum. Tak kira hukum apa, tapi mesti dihukum. Undang-undang kita sama ini yang bersalah tapi dia bukan Islam tidak dihukum. Dan tak siapa pernah komen. Islam datang kaedah laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi setiap diri itu angkubah, akibat kepada apa yang dia buat. Dia buat baik, balas baik. Buat jahat, balas jahat. Maka makna dia, Nabi sebut lahum ma lana wa 'alaihim ma 'alaina. Ke atas orang-orang kafir dalam negara kami itu, mereka akan kena apa yang kami kena. Artinya hukuman mesti kena. Yang sekaranglah yang sepatut dikatakan tidak adil, kerana Cina, Hindu, kafir lepas langsung, orang Islam kena, sebelah saja kena, lain tak kena. Itu yang sepatut ditentang. Yang itu tak ditentang. Dia tentang hukuman yang Kelantan bawa, Terengganu bawa secara khusus. Orang Islam kena hudud, yang tidak Islam tidak kena hudud, tapi dipilih-pilih antara sama ada dia nak ambil hudud itu pun boleh kita hukum, ataupun dia kena pilih ambil undang-undang sibel yang ada ataupun jenayah yang ada. Yang ini pun mereka tentang. Menentang seolah-olahnya pilihan itulah yang kita buat sendiri. Mana boleh pilih? Pilih itu seolah-olahnya Kelantan buat sendiri, Terengganu buat sendiri, yang itulah maka dikatakan hudud Kelantan hudud PAS, Terengganu hudud PAS. Saya suka nak menasihatkan mereka yang faham. Sila rujung Al-Quran suratul Maidah juga sebelum ayat tadi. Ayat wa ma lam yahkum tu ayat hudud Al-Maidah 44, 45, 47. Yang ini Maidah juga ayat 42. Saya kena mantap kepahaman ayat yang Allah Ta'ala suruh kita bagi pilih kepada mereka. So pilihan kepada mereka bukan kita buat sendiri. Allah suruh bagi pilih. Dibunyi apa ayat itu? Samma'una lil kazib, akaluna lis-suh, fa in ja'uka
fahkum bainahum au a'rid anhum wa in tu'rid anhum lan yadurruka syai'a wa in hakamta bainahum fahkum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Al-Maidah 42. Takkanlah ulama yang sebelah sana tak pernah baca Quran, tak pernah jumpa ayat tu. Mesti pernah berjumpa. Kalau pernah berjumpa, mengapa tak nasihat ke orang mereka? Jangan tentang. Itu Allah Ta'ala suruh pilih tu. Hukum pilihan itu, hukum Allah Ta'ala tu. Kena beritahu. Dia kata tidak, kesemua sama. Apa dia? Allah kata, golongan-golongan yang menentang hukum Islam ini, hobi mereka samma'una lil kadhib. Mereka suka sangat dengar cerita-cerita bohong, suka dengar cerita-cerita sandiwara. Akaluna lisuh, mereka suka sangat makan harta-harta haram. Asalnya asuh, harta sogokkan, harta rasuah, harta yang nama dia sogokkan, harta rasuah ialah asuh. Allah kata golongan yang menentang hukum Allah Ta'ala ni, yang pertama tadi suka dengar cerita bohong, yang kedua suka makan harta-harta haram. Golongan ini kafir. Fa in ja'uka, kalau mereka buat salah, mereka datang kepada kamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai pemerintah Islam, minta mereka dihukum dengan hukum Islam, hudud. Mereka buat salah hudud, datang kepada kamu, minta dihukumkan dengan hukuman hudud, fahkum bainahum. Hukum. Au, ni dah. Allah bagi pilih. Au a'rid anhum, kamu pilih-pilih, jangan hukumkan mereka dengan hukum hudud, tapi ambil ujung. Allah kata, wa in tu'rid anhum, kalau kamu suruh mereka pilih dengan tidak payah hukum hudud, lan yadurruka syai'a, kamu tidak akan berlaku sebarang kemudaratan apa-apa. Kata Allah tidak marah kamu, Allah tidak murka kamu. Ujung untuk tersebut, wa in hakamta bainahum, okey, suruh mereka pilih, ambil undang-undang yang satu lagi, undang-undang mereka. Kalau zaman Nabi, orang Yahudi ada undang mereka, Nasrani ada undang mereka. Orang sekarang ada undang-undang mereka. Apa dia? Undang-undang kafir. Undang-undang yang ada undang-undang kafir. Wa in hakamta bainahum, kalau kamu nak hukum mereka dengan hukum mereka itu, fahkum bil qist, kamu kena hukum dengan adil kepada mereka. Maksudnya adil di sini, jangan pula kalau yang terlibat itu kena orang-orang bangsawan, orang atasan, orang ada pangkat, kamu lepas. Kalau orang tu orang yang kaki-kaki cabuk dan sebagainya, orang bawahan, kamu hukum. Jangan. Semua sama. Hakum dengan adil, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat suka kepada orang yang melakukan adilan. Jadi makna dia senang saudara faham. Al-Maidah 42, Allah beri pilihan kepada pemerintah Islam sejak zaman Nabi sampai zaman hari ini. Mereka diberi pilih, memberi pilih kepada golongan kafir, boleh mereka ambil. Nak ambil hudud pun boleh. Jika mereka tak mau hudud, maka ambillah hukum yang sedia ada. Arti tetaplah mereka dihukum. Ada yang kedua, keadilan Islam lagi selapis masuk ke bawah. Hukuman dalam Islam adalah kafaratun aniz dzunub. Saya ulang balik, hukuman dalam Islam yang Nabi sebutkan, inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah. Azab dunia, hukuman dunia, kalau kamu terima, kamu lepas di akhirat, dan dia amat ringan. Kalau kamu tak kena hukuman dunia, kamu kena hukuman akhirat. Dan orang yang terima hukuman dunia daripada kes hudud, mereka lepas seksa akhirat.
Tapi orang kafir, hukumlah dunia macam mana pun. Kalaulah dunia pun dia kena hudud, dia teruk sekali dah. Akhirat pun kena lagi pula, teruk lagi sepula. 2 kali dia kena. Maka Allah kesihan kepada mereka, Allah adil kepada mereka, Islam adil kepada mereka. Mereka tidak payah kena hudud dunia, tetaplah mereka kena di akhirat. Sebab itu maka tidak payah dihukumkan kepada mereka dengan nama dia hudud dunia, kerana mereka kesihan akhirat mereka tunggu. Maka adillah Islam ini. Orang Islam dia kena dunia, tapi dia lepas di akhirat. Orang Islam tak kena dunia, dia kena di akhirat. Yang dia kena itu Nabi kata, inna azabad dunya ahwan min azabil akhirah. Azab dunia jika dia kena amat ringan berbandingkan dengan azab akhirat. Contoh dia mudah saja. Kalaulah mereka kena denda, katakanlah penjara lah, ambil contoh, bagi contoh. Seminggu penjara kena, 7 hari. Sehari 24 jam, kali 7 berapa jam sangat. Tapi kalau golongan itu mereka kena hukuman yang sama juga di akhirat, usah lamalah, sehari saja. Kalau sehari kena di akhirat, Allah Ta'ala sebut, inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari sahaja di hari akhirat lebih kurang sama dengan 1000 tahun daripada hidup dunia. So kalau sehari dia kena di akhirat, maknanya dia kena 1000 tahun. Di dunia kena sehari, tidur bangun, selesai masalah. Sebab tu maka kena sangat hukum itu Allah berikan kepada kita. Satu lagi isu, saudara sekalian, ilmu. Orang yang tidak mau menghukum manusia dengan hukum hudud ini, mereka menyerahkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kesemua mengaku, semua kita orang Islam di Malaysia mengaku, mengatakan bahawa kesalahan hudud itu Allah Ta'ala larang jangan buat. Kalau siapa buat, dia kena hukum. Cuma golongan macam orang macam saya, Ismail Kamus, Ahmad Talahah dan sebagainya, kami rasa wajib mereka dihukum dunia. Sekarang juga kena hukum. Itulah pegangan Jamaatul Muslimin Ammatan wa Qatibatan. Segelintir, ramai juga segelintir pun di Malaysia ini, yang mereka seolah-olahnya minta serah Allah Ta'ala sahaja, kamu hukum ya Allah, bukan dunia, hukumlah kamu di akhirat. Yang tu semua orang terima. Tapi ingin saya masuk lagi selapis, rupanya golongan orang Islam yang berfaham kepada menangguhkan hukuman dunia tak payah kena, tangguhkan ke akhirat. Hukuman zina tangguh akhirat, hukuman bunuh orang tangguh di akhirat, semua tangguh. Itu adalah pegangan suatu firqah Islam, nama dia firqah Al-Murji'ah. Firqah Murji'ah, satu firqah yang kesemuanya irja ni tangguh. Perkataan Murji'ah, perkataan Ar-Raja, harapan, irja tangguh. Maka mereka berpegang kepada kesemua hukuman tangguh kepada akhirat. Yang faham tangguh ini ialah faham Murji'ah, dan faham Murji'ah ini confirm firqah yang akan masuk dalam neraka. Hadis Nabi, sataftariq ummati ila salasin wa sab'ina firqatan, umat aku akan berpecah kepada 73 puak, satu sahaja masuk syurga, lain semua masuk neraka, dan satu di antara 73 itu ialah Al-Murji'ah. Kerana mereka berfaham kepada kesemua sekali kesalahan manusia kena tangguh sampai kepada akhirat. Maka anda tolong selamatkan diri. Jangan berada kepada orang yang sama-sama nak tangguh hukum. Menangguh hukum ini adalah Murji'ah. Dan Murji'ah walaupun satu anda berpegang kepada menangguh,
Maka tangguhan itu dipanggil murji'ah, dan murji'ah ini ialah firqah ad-dallah, firqah yang sesat. Maka jangan memihak kepada itu. Oleh itulah maka kita lihatkan kepada satu isu yang besar lagi. Bila kita sebut, kerana orang sebut undang-undang itu tidak adil, maknanya undang-undang itu zalim. Undang-undang zalim maknanya pembuat undang-undang itu, ni nak tafsirlah. Bila kata zalim, bila kata tak adil, makna dia zalim. Zalim maknanya orang yang membuat undang-undang itu adalah orang yang zalim. Kalau ini Allah Ta'ala yang buat, bukan orang yang buat, Allah Ta'ala yang buat, maka dengan sendirinya Allah Ta'ala itu zalim. Menuduh Allah Ta'ala zalim amat berlawanan dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma zalamahumullah walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Allah tidak sekali-kali melakukan kezaliman kepada manusia. Wa ma zalamahumullah, Allah tidak melakukan sebarang kezaliman kepada manusia, walakinnan nasa anfusahum yazlimun, tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Tidak zalim situ. Allah nak tegang lagi makna tidak zalim situ sampai Allah sebutkan, innallaha la yazlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifuha. Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan. Itu makna wa ma zalama. Dia tak gunakan wa ma yazlahumun, dia tak gunakan fi'il mudhari', dia gunakan fi'il madhi. Wa ma zalamahumullah, maknanya dari dulu Allah tidak pernah buat zalim. Bila Quran menggunakan fi'il madhi, past tense, maka barang itu pasti berlaku. Macam dia katakan, ata amrullah fala tasta'jilu, kiamat sudah datang dah, jangan kamu minta lagi dia datang. Kiamat belum datang, belum berlaku. Tapi Quran menggunakan ata amrullah, dia gunakan past tense, dia gunakan fi'il madhi, dia gunakan past tense, maknanya kamu tak payah bimbanglah, pasti barang itu akan berlaku kiamat. Sama dengan ini. Wa ma zalamahumullah, Allah menggunakan perkataan past tense. Allah dari dahulu, dari azalinya sampai hari ini, sampai hari kiamat, sampai kepada perbicaraan hari kiamat, sampai masuk neraka ataupun syurga, wa ma zalamahumullah, Allah tidak zalim. Innallaha, sesungguhnya Allah la yazlimu, dia tidak berlaku zalim, misqala dzarratin, walaupun kamu nak timbang kezaliman Allah itu dengan seberat biji zarah. Nak timbang kezaliman itu dengan seberat timbangan zarah atom, seberat itu pun Allah tidak buat zalim. Zalim macam mana? Allah Ta'ala kata, wa in taku hasanatan, kalau kamu buat kebaikan, yudha'ifuha, kami ganda kepada berpuluh ratus kali ganda. Allah ganda kebaikan kita, ada yang satu dibagi sekurang-kurangnya ke semua kebaikan, satu diganti 10 yang paling minimum. Datang ke sini, niat datang sahaja 10. Kalau anda bagi wang malam ini, derma dan sebagainya, Allah ganti, balas dengan 700 kali ganda. Anda pergi ke masjid Aqsa sembahyang, Allah bagi balas dengan 500 kali ganda. Anda sembahyang Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Anda sembahyang Masjid Haram 100,000 kali ganda. Maknanya kebaikan aku ganda begitu banyak kepada kamu, ganda. Kalau kamu buat kejahatan, fala yujza illa mithliha, aku tidak pernah ganda. Satu kejahatan, satu aku balas. Wa ya'fu an katsir, itu pun aku ampun cukup banyak. Buat kejahatan Allah ampun, buat kebaikan Allah ganda.
Bagaimana kamu nak katakan aku zalim? Kata Allah amat adil. Maka orang yang menuduh Allah zalim, yang mengatakan undang-undang Islam itu zalim, mereka telah menafikan sifat Allah yang paling asasi. Huwal hakamul adil. Allah itulah hakim yang amat adil. Yang mengatakan Allah zalim, imannya sudah gugur. Saya ulang lagi. Saya bukan dalam posisi nak menghukum, nak menyampaikan hukum Allah Ta'ala. Qad kafartum ba'da imanikum. Olok-olok sahaja, tak sungguh pun. Kami main-main sahaja. Kami persendakan sahaja. Kita kadang, aku main-main saja, aku bukan sungguh. Tak sungguh itu. Kita mengatakan tidak sungguh kepada hukum Allah Ta'ala. Memperolok-olok, mempersendakan sahaja. Qad kafartum ba'da imanikum. Ini kan pula anda tidak olok-olok. Anda kata sungguh-sungguh, dia zalim. Semua yang terlibat dengan tuduhan zalim ini, yang menuduh, yang menyokong dia, yang mengiyakan dia, yang membantu dia dan sebagainya, kesemua sekali termasuk dalam, nak sebut terang-terang, qad kafartum ba'da imanikum. Atas itulah dia serius. Kita bukan nak menyebut semata-mata nak meraihkan keuntungan yang sedikit. Kita nak meraihkan keuntungan yang besar, yaitu qulil haq walau kana murran. Bercakap benarlah kamu dengan hukum walaupun dia pahit. Pahit anda mendengar, berat saya menyampaikan, tapi dia amanah Allah kepada saya. Saya berseru dengan jiwa raga saya, jangan main hukum hudud. Jangan permainkan iman anda dengan perkara hukum hudud ini. Segala kitab-kitab yang kita rojok, segala buku yang kita rojok, tidak ada ruang langsung nak bagi excuse yang disebut tadi itu. La ta'tadiru. Allah sebut dalam Quran, jangan kamu cari sebarang excuse nak membolehkan orang, nak menghalang hudud. Jangan. Tak boleh excuse. Sebab dia hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau anda tidak boleh, anda diam saja. Boleh tahan. Kalau anda turut sama mengatakan dia tidak adil, dia kejam, dia tak sesuai dan sebagainya, kita majmuk dan sebagainya, jangan cari sebarang yang tidak. Masyarakat majmuk bukan excuse. Sebab hukuman ini jelas kena kepada orang Islam saja. Apa sebab orang kafir nak tentang? Bukan untuk mereka. Mungkin mereka nak tentang pasal apa? Ada kepentingan. Undang-undang sekarang yang ada, orang Islam sahaja kena, orang kafir tak kena. Mana anda nak letak muka? Saya ada kes yang saya tengok dulu. Saya buat kajian dalam buku saya. Satu kes di negeri Perlis, berlaku kes khalwat. Orang Islam dengan seorang Hindu. Islam perempuan, Hindu pria. Saya hadir perbicaraan. Didenda perempuan itu dengan RM500. Hindu berjalan ke hadapan bagi kredit kad. Boleh saya bayar dengan kredit kad? Hindu berjalan pergi ke depan nak bayar kes itu sebab dia terlibat dengan kredit kad. Campak. Di mana boleh bayar di mahkamah kredit kad? Dia buat keluar cash. Dibayar cash. Mana ada maruah umat Islam yang begitu rupa jadi. Dan terus berlaku ini sampai ke hari ini. Maka maruah itulah yang nak kita bela. Dan nama baik itulah yang nak letakkan sekarang ini, nak letakkan kepada peringkat yang bersalah, mesti dia dihukum. Kalau kau tak mau hukum Islam ini, kamu ada hukum lain yang nama dia hukum pidana.
hukum jinayah atau hukum syariat yang disebutkan dalam ayat-ayat lain. Maka usaha untuk mengembalikan maruah Islam dan usaha untuk menerapkan, saya lihat Dr. Ismail berterlibat dengan nama-nama yang kita menyemak undang-undang itu. Saya dapati bahawasanya secara ilmu saya menyebutkan, saya sekarang di atas meja saya dapati bahawa apa yang disebut dalam undang-undang yang ada sekarang yang dilaksanakan kepada masyarakat, apa yang disebut dalam undang-undang itu tentang orang yang mencuri potong tangan, Kelantan sama, Terengganu sama, Quran sama. Rompak, potong tangan, potong kaki, Kelantan sama, Terengganu sama, Islam sama, Quran sama, hadis sama. Menuduh orang zina 80 rotan, Kelantan sama, Terengganu sama, Quran sama. Murtad, bunuh, Kelantan sama, Terengganu sama, Quran sama. Akhirnya kesemua bab-bab yang ada, saya melihat sendiri, kesemuanya tidak ada sebarang perbezaan di antara apa yang ada dengan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Atas statement itu, di manakah yang boleh kita katakan dia bukan hudud Allah Subhanahu wa taala? Atas itulah kesedaran kita sebagai seorang Muslim. Kita akan melihatkan bahawa kebaikan akan dapat kita lihat secara pasti. Saya sokong tadi. Memang ada hikmah yang paling besar di sebalik itu. Dan saya penuh yakin sebenarnya. Amat yakin. Kalau Kelantan boleh melaksanakan hudud. Kalau Terengganu boleh melaksanakan hudud itu. Jinayah di dua negeri ini saya cukup yakin. Dia pasti turun kepada tahap yang paling minima. Saya yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala tadi, jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Dan gulungan-gulungan munafik ini takut. Gulungan munafik ini takut kejayaan undang-undang itu akan menjadi jawapan kepada kemuskilan masyarakat selama ini. Keraguan masyarakat selama ini akan terjawab. Mengatakan bahawa kebaikan undang-undang Islam cukup jelas. Pada ketika itu, percayalah, orang-orang kafir pun akan turut sama menerima hukuman ini. Sama dulu bila kita laksanakan bank Islam. Pada mulanya orang kafir tidak menyokong. Ternyata sampai hari ini bahawa jumlah orang-orang yang tidak Islam yang terlibat dalam beberapa skim bank Islam jauh lebih banyak daripada bilangan orang Islam sendiri. Malah ketika saya melancarkan dana mudarabah RHB sebagai pengurusi penasihat syarak, kita dapati orang yang join, non-Islam yang join sama, yang mengambil sama skim dana mudarabah ini, jumlah yang amat tinggi walaupun tidak mengatasi jumlah orang Islam. Saham-saham yang disenaraikan dalam senarai saham-saham Islam dalam bursa saham Kuala Lumpur. Saya banyak tahun menjadi penasihat syarak kepada Security Commission dan bank negara. Kita dapati bahawasanya orang-orang kafir berlomba-lomba membeli saham-saham Islam kerana jelas kebaikannya dan keuntungannya. Atas itulah Allah Ta'ala sebut, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi